Dalam video tu saya nak share sikit lah, kongsi sikit pengalaman saya masa umur 25 tahun. Macam mana saya first meniaga. Waktu tu buat RM500,000 yang pertama sale. Selamat datang ke channel Sabar dan Suhaimi. So video kali ini adalah sambungan daripada video semalam. So seperti yang dijanjikan, saya nak share dengan korang perjalanan saya. Macam mana dulu pertama kali waktu umur 25 tahun saya boleh capai RM500,000 pertama, iaitu dari segi jualan. So make sure korang stay tune dan tengok video ni sampai habis, sebab video ni akan bagi korang input yang sangat bermanfaat. Sebab dalam video ni adalah knowledge yang saya dapat daripada kelas-kelas bisnes yang eksklusif, yang premium, kemudian daripada jutawan sendiri. So ini adalah knowledge yang saya dah bongkarkan. Saya plan mula-mula untuk jual knowledge ni, sebab knowledge ni mendatangkan kenaikan sale yang tinggi. Tapi saya fikir lebih baik ada banyak manfaat kalau saya just bagi percuma kepada korang semua. Moga-moga ada manfaat untuk korang dalam video ni. So kalau korang adalah usahawan yang dah struggle, tak tahu macam mana nak tips-tips yang berkesan, so ini adalah benda sendiri yang saya dah guna semasa saya dulu berniaga. Dan benda ni sampai sekarang masih applicable, dan ini adalah yang digunakan rahsia, top rahsia oleh brand seperti antaranya adalah Mamasak Bakery, sebab beliau adalah salah seorang daripada mentor saya. Make sure korang stay tune tengok video sampai habis. Okay, secara khusus bisnes yang dah saya capai RM500,000 pertama pada tahun umur 25 tahun, 26 tahun macam tu adalah waktu tu saya meniaga suplemen iaitu Shred Fat Burner. So suplemen ni adalah suplemen untuk membantu kurus. Okay, suplemen fitness lah. So basically suplemen ni sekarang kita orang discontinue buat sementara waktu, sebab waktu PKP kita ada masalah supply dan sebagainya, dan belum ada plan lagi dalam masa terdekat untuk restock. Tapi just untuk share example, sebab ini adalah apa yang teknik saya guna semasa untuk share benda. Sebab macam kita tahu, kalau kita nak buat jenama suatu produk adalah kita akan simpan stok sebagai founder. Tapi masalahnya adalah bila kita buat produk, ada satu benda yang kita terlupa kadang-kadang, pasal expiry date. Misal contoh, kita buat satu suplemen, kita lupa benda ni akan expire dalam masa 2 tahun. So kita memang kena push untuk jual produk tu supaya cepat habis. Kalau tak, produk ni akan terkubur macam tu lah, akan berlaku kerugian yang besar. So masa saya baru-baru start berniaga tu, saya fikir macam mana supaya nak jual produk yang banyak. Sebab pertama sekali buat stok ni, kita kena stock up sebanyak 1000 unit. So bila nak tengok 1000 unit tu, masa mula-mula saya baru start dulu, saya terlupa yang ada produk ni ada expiry date. So bila saya fikir, akhirnya terjumpalah dengan salah seorang usahawan waktu tu adalah Mamasak Bakery. Dia adalah salah seorang klien daripada kawan saya, Coach Idra Kidros. Jadi saya minta tolong untuk jumpa dengan dia lah, untuk tanya dia tips-tips macam mana nak berniaga. So masa tu pertama sekali saya duduk dengan dia dan kita orang ada discussion lah. Dan Mama ni, nama panggilan dia, orang panggil dia Mama. So Mama ni adalah orang yang saya fikir sangat baik, rendah hati, humble, dan baru-baru ni bisnes dia capai jualan sale 1 bilion yang pertama. So gila, waktu tu saya jumpa dia, sale dia tahun tu kalau tak silap baru 20 juta. Bayangkan, ini 3 tahun lepas, daripada 20 juta sale group dia setahun tu boleh sampai hampir 1 bilion. Dah sampai pun 1 bilion pertama tahun lepas kalau tak silap. So masa tu saya tanya dia tentang cara nak jual suplemen, sebab saya biasa jual retail. Okay, retail jual online saya biasa, jual dekat kedai saya dah biasa. Tapi nak jual satu teknik yang dipanggil sebagai stockist agent punya sistem, ataupun kita panggil sistem agent lah. So sistem agent ni kalau kita tengok secara orang panggil pun dipanggil juga sebagai MLM, iaitu multi level marketing. Boleh juga kita panggil sebagai multi level management. Tapi bagi saya make sense dia adalah multi level management. Sebab perbagusnya kalau kita pakai sistem agent ni, yang pertama kita akan delegatekan tugas kita kepada ramai orang. Yang kedua, kita tak payah nak bayar dia duit gaji ke, tak ada apa. So diorang adalah on their own, dan diorang ada commission, dan diorang akan bergerak sendiri, dan diorang akan rasa macam diorang adalah business owner. So basically kita ni macam partnership lah, cuma ada orang tu dia punya commission 10%. Kalau macam dia dropship, commission dia sikit. Dia agent, commission dia lebih tinggi. Dan dia stockist ataupun dia leader, ni saya akan go through lebih spesifik mungkin dalam video yang seterusnya. Sebab video ni dia akan jadi sangat teknikal. Dia berlapis-lapis, nak kena belajar step by step. Tapi dalam video ni saya nak cerita betapa hebatnya sistem ni kalau kita boleh mahirkan benda ni. Dan saya tengok
tak banyak orang willing untuk ajar benda ni, sebab benda ni adalah betul-betul the secret sauce dalam sesuatu perniagaan kalau kita nak bergerak secara cepat. So menggunakan sistem ejen ni ada pros and cons dia. Kalau kita pandai jaga cons tu, takkan ada masalah, kecuali kalau orang yang tak high energy, tak inspire, tak motivated, dan mungkin sistem ni bukan sesuai untuk dia. Tapi untuk orang yang nak growkan suatu produk dia dengan skala yang sangat cepat, nakkan dia punya produk tu dikenali oleh ramai orang dan nampak produk dia grow secara organik, dan sistem ejen boleh bantu dia untuk capai tu dengan lebih cepat. Yang penting kita kena faham cara dengan betul-betul. So basically masa tahun pertama, masa tu saya ada 1000 unit, sepatutnya saya fikir nak habiskan 1000 unit dalam masa 2 tahun. Tapi menggunakan satu teknik tu, satu teknik tu, satu cara ni, 1000 unit tu kalau tak silap dia cuma ambil masa dalam 5 bulan saja dan terjual. Terus restock untuk 2000 unit kedua. Bila kita kata group sale, 500,000, setengah juta. Group sale ni adalah bukan personal founder, tapi adalah sale yang akan bagi commission dia banyak kepada stokis, banyak kepada ejen, dan banyak kepada dropship. So kalau mungkin korang fikir, alah macam tu untung banyaklah kepada ejen, stokis dan dropship. Memang betul, untung akan pergi banyak kepada diorang. Tapi benda yang kita akan dapat, iaitu brand kita akan dikenali oleh ramai orang, dan kita boleh bina, iaitu kita punya in-house seat. Yang ini saya akan try untuk explain dalam video seterusnya, sebab ini adalah benda yang lebih technical. Kalau boleh ada whiteboard, dan saya akan draw dalam whiteboard supaya korang tengok mindset korang akan terbuka luas gila. Jadi apa benda yang nak diperlukan untuk start bisnes ni? Yang pertama sekali, kalau nak bagus, yang pertama sekali join mana-mana brand. Mana-mana brand yang bagi saya belum terlalu besar tapi ada potensi untuk jadi besar. Sebelum nak ada produk sendiri, sentiasa penting dulu untuk ada pengalaman berniaga dulu. Macam saya sendiri, daripada saya kecil memang saya suka berniaga. Jadi bila nak buat suatu benda, teknik baru ataupun knowledge baru, bagi saya tak susah. Tapi untuk orang yang memang tak ada basic berniaga, bila dia nak apply sesuatu benda yang baru, mungkin dia akan terkial-kial lah. So benda yang paling bagus adalah join mana-mana brand yang tengah nak berkembang tapi belum besar lagi, tapi kita nampak potensi yang dia boleh jadi besar. Sebab apa? Kita punya gap dengan founder akan jadi dekat, jadi kita boleh dapat banyak input direct daripada founder tu sendiri. Dan yang penting, founder tu adalah orang yang memang pandai berniaga. Tak guna kalau dia setakat famous, dia artis tapi dia sendiri tak pandai berniaga. Banyak juga artis, tak maaf, orang-orang yang terkenal tak pandai berniaga, akhirnya lingkup juga. So orang yang tak famous pun kalau dia pandai berniaga, perniagaan dia boleh jadi besar. So join daripada bawah dulu, daripada dropship. Supaya kita faham berlapis-lapis ni, kita kena faham. Kalau fungsi dropship adalah kita nak fokus untuk menjual sahaja. Kita tak payah nak fikir, nak jaga orang, kita tak payah fikir pasal brand direction, tak payah fikir nak marketing. Kerja kita hanya buat sale saja. Bila kita dah faham cara nak buat sale, kita bergerak menjadi ejen. So ejen mungkin kita dah kena ada team bawah dia. Bawah ejen adalah dropship. So bila kita dah jadi ejen, waktu ni adalah kita kena belajar untuk leadership, iaitu kita nak belajar pimpin dropship ni. Basically apa yang kita pandai kita buat masa dropship dulu, kita copy paste daripada kita punya team dropship tu. Basically contoh kita dropship, kita dah pandai buat sales RM1,000. So bila kita jadi ejen, kita ada 10 dropship, kita ajar setiap dropship kita buat RM1,000. So basically kita dah ada 10 orang yang bantu, yang boleh buat RM10,000. So macam tu lah. Jadi bila kita dah jadi ejen, kita jaga kita punya dropship, kemudian kita dah power jadi ejen, dah boleh lead orang, dah pandai train orang, kita bergerak menjadi stokis lah. So bila kita jadi stokis, kita upgrade kita punya dropship jadi ejen. Kemudian dropship ejen kita sekarang mainkan peranan macam mana kita buat dulu. So macam ni adalah benda yang berlapis-lapis. So kita train, copy paste sampai adalah dia membiak. So secara tak langsung kita ada satu team, satu empire yang besar. Yang tiba-tiba merebak sendiri. So tapi yang paling penting juga ada produk yang bagus. Jangan kita setakat nak jual tapi produk kita entah apa kita jual. So macam produk bagus, contohnya macam ni. Bukan nak promote tapi ni contoh. Macam Shrek ni, sebab ni adalah real business, saya kena tunjuk real business. So Shrek ni adalah produk fair benar, dan kita banyak gila waktu tu dapat feedback yang positif. Alhamdulillah, saya happy sangat. Sebab waktu tu saya tekankan jangan sesekali ambil fake testimoni. Selalu kalau bisnes cepat naik dengan cara tak betul, dia akan turun cepat. Macam ni kita dapat banyak gila testimoni, Alhamdulillah. Dan disebabkan COVID, jadi saya terpaksa fokus pada bisnes yang lain. Saya akan cerita pasal bisnes tu, sebab bisnes tu adalah main income kepada saya lah, 50%. Yang ini hanya 10% je. Yang ini hanya macam testing eksperimen untuk try. Saya suka eksperimen dengan bisnes. So waktu tu tim tu jadi besar. Sampai satu tahap yang saya fikir,
Susah betul kita nak manage sesuatu team yang besar ni, sebab tiba-tiba kita daripada seorang, sekarang dah bawah kita ada satu masa tu sampai 300 orang nak join team kita. Jadi kita dah mula gaya. Tapi saya akan share lah dalam next video apa step by step yang sebenarnya yang korang boleh buat bila korang nak join ni. Tapi dalam video ni saya nak tekankan bahawa sistem agent stockist bukan saja kita create peluang pekerjaan kepada ramai orang, tapi dalam masa sama kita share rezeki kita dengan ramai orang tolong promotkan produk kita. Dan yang paling penting, orang yang nak jadi team kita mesti percaya pada produk kita. Jangan nak cari orang yang setakat nak buat duit saja tapi dia tak percaya produk kita. Akhirnya customer pun tak percaya dekat dia. Jadi itulah benda yang saya sampaikan dalam video ringkas ni, iaitu nak buat, rupa-rupanya nak buat sale bukanlah satu benda yang susah. Yang penting kita kena jumpa dengan orang yang tepat, guna teknik yang tepat. Dan teknik tu saya akan share dengan secara lebih detail dalam video akan datang. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa untuk tekan like, subscribe, sebab saya rasa saya akan share jugalah banyak business punya tips. Saya rasa dah waktunya untuk saya banyak share kepada orang-orang kat luar sana. Mungkin ada manfaat untuk korang yang tengah struggle dalam suasana PKP ni, tak ada bayaran, tak ada apa. Saya harap korang just tekan support lah, tekan like, ataupun apa yang korang belajar pada video korang boleh komen kat bawah. Dan apa yang korang nak tahu boleh komen juga, saya akan cuba share apa yang saya tahu. Dan yang ini lebih detail pasal step by step macam mana bentuk team dalam next video part 2. Make sure korang tekan subscribe dan tunggu dalam part 2 nanti saya akan share secara lebih detail. Sambil tu, cuba layan video ni. Ini adalah video yang saya tengah projek, saya tengah usaha sekarang. And ya, tekan subscribe. Lepas korang layan video ni, jangan lupa untuk tekan like. Jumpa korang dalam next video.